whether sama ada beliau ni boleh nampak ataupun memang gangguan itu memunculkan diri dia. Dia satu je. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, malam ini MJ nak sharekan dekat korang akan satu kisah yang MJ jumpa dekat kelab cerita hantu Malaysia yang dikongsikan oleh Princess Nazneen. Jadi jom kita baca dulu akan kisah seram yang beliau alami dan baru kita ulas akan kisah tersebut. Okey, cerita seram, kisah benar, pengalaman sendiri di Kelang. Dulu masa di Malaysia saya tinggal di KL. Saya kerja dengan kak saudara saya di butik pengantin. Kak saudara saya ada bisnes wedding planner dekat Puchong. So bila saya kerja dengan dia, setiap kali ada event orang nak kahwin, mesti kena pergi pasang pelamin, tak kira pukul berapa. Pendekkan cerita, suatu hari ada event di Kelang, kena pergi rumah kampung pengantin itu di salah satu kampung di Kelang. Siapa yang duduk Kelang mesti tahu suasana kampung dia sangat unik. Rumah-rumah kayu dan atap macam desain zaman dulu. Hari pun dah hampir maghrib, kita semua bertolak ke Kelang bawa barang-barang nak pasang pelamin dan pakaian pengantin. Hari pun dah nak gelap, lepasi maghrib baru sampai Kelang. Kita pun masing-masing bawa turun barang dan pelamin pun siap pasang. Sejujurnya rumah pengantin itu agak usang dan gelap sepanjang jalan di kampung itu. Hanya ada spotlight yang kita pasang di kemah tepi rumah dia. Belakang rumah pula ada hutan sawit yang tebal. Tak boleh nampak apa sebab hutan tebal dan gelap. Masa tu dah pukul 11.30 lewat malam. Lepas dah siap pasang pelamin, kita kena set up meja makan pengantin pula. Buat decoration, letak bunga-bunga fresh. Masa kak saudara tengah hias meja dengan bunga-bunga fresh, air untuk tuang dalam pasu-pasu bunga fresh itu pula habis. Kak saudara saya suruh saya pergi tadah air kat belakang rumah pengantin itu. Saya tak ada rasa takut pun masa itu. Yelah, penat tengah buat kerja dan tak fikir pula bukan-bukan. Orang lain tidur dah semua, tinggal pengantin lelaki, kak saudara dengan kawan-kawan dia dan saya sahaja. Saya pun ambil baldi dan pergi belakang rumah tu seorang-seorang. Yang lain buat kerja sikit-sikit di luar rumah dalam kemah pelamin itu. Jalan pun tanah liat yang licin selepas hujan. Tiba-tiba masa saya sampai dekat paip air belakang rumah itu, saya tak sengaja terpandang salah satu pokok sawit dalam gelap. Saya tak tahu, saya pandang sebab seolah-olah ada seseorang yang memerhatikan gerakan saya. Saya cuba tengok dalam gelap ke arah pokok-pokok sawit dalam gelap itu beberapa saat. Tiba-tiba saya ternampak ada muka perempuan. Muka tak nampak tapi bahagian mata dan hidung sahaja yang nampak. Muka comot seperti terkena tanah liat dekat situ. Mata dia sama-sama sahaja nampak, berlendir kilat dan kotor macam terkena tanah. Dengan muka separuh kilatnya dalam gelap pun boleh nampak samar-samar. Dia seolah-olah intai saya dari celah pokok sawit itu, tapi mata dia tak berkelip langsung. Badan tak nampak. Yang saya nampak perempuan itu pandang saya dengan muka yang macam marah, tak puas hati. Alah, macam orang pandang kita muka bengis gitu. Saya terkaku betul-betul masa nampak dia tu. Saya berdiri di situ beberapa saat sambil tengok benda itu. Saya seolah bingung. Dalam gelap pula tu, tempat saya isi air. Saya cuba nak lari ke tepi rumah semula, tapi tiba-tiba saya tergelincir jatuh, terpijak tanah liat tepi parit belakang rumah itu. Masa itu jugalah saya betul-betul takut sebab saya tahu apa yang saya nampak itu bukan orang. Lepas saya jatuh situ, saya betul-betul gigil, takut dan sempat lagi saya pandang belakang tempat pokok-pokok sawit itu. Ternampak rambut panjang terkena tanah sebelah salah satu pokok sawit itu. Allah, saya betul-betul terkejut. Saya cuba berdiri nak lari keluar depan rumah. Tiba-tiba pengantin lelaki itu datang tegur saya. "Jumpa tak adik paip air?" Agaknya lama sangat saya pergi isi air. Saya rasa lega sebab ada orang datang tegur saya. Saya cuba tunjuk jari dekat pokok-pokok sawit itu, konon nak beritahu dekat pengantin lelaki itu apa yang terjadi tadi. Sebab saya memang tak tahu nak cakap apa. Dah masa tu terkaku, bingung badan saya. Tapi dia menyampuk kata, "Tak ada apa lah dik," sambil senyum. Saya pun diam je dengan pucat pening kepala. Masa saya sampai dekat kak saudara saya kat depan rumah, saya nak bagi tahu dia apa yang saya alami tadi. Tapi takut dia marah saya dan cakap saya merepek pula. Saya diam aja, saya tak cerita dekat siapa-siapa. Ni first time saya tulis sendiri sambil bayangkan. Sampai sekarang dalam kepala saya masih jelas muka buruk
perempuan itu. Mulut tak nampak, maybe tersembunyi dalam rambut kusut itu. Cerita tak habis sampai situ sahaja. Pengantin lelaki itu sewakan kami salah satu hotel dekat Kelang untuk kami bermalam dekat situ sebab elok majlis mereka. Hotel tu Masya Allah jauhnya ke dalam hutan tebal. Betul-betul dalam hutan yang gelap. Orang pun tidak ada. Masa dalam kereta saya ingat saya nak cerita juga, tapi tak jadi sebab takut kak saudara saya akan gelakkan saya pula sebab tak percaya. Masa lalu kampung tu, sepanjang jalan saya nampak tepi jalan semuanya hutan tebal, lampu jalan pun tak terang. Itulah pengalaman yang saya lalui sendiri. Next story di hotel itu saya sambung. Sorry lama tak share story, busy sejak kebelakangan ini. So ini adalah kisah seram yang dikongsikan oleh saudari Princess Nazneen berkaitan dengan pengalaman sebenar beliau diganggu ketika beliau buat majlis perkahwinan untuk seseorang lah. Dia wedding planner menolong kakak saudara dia. Jadi dia kata ada dua kisah. Satu lagi kisah yang berlaku dekat hotel yang mereka dapat sewa tu lah. Orang yang pengantin lelaki tu sewa, dia pun dia kata ada kisah, cumanya nanti dia akan sambung kemudian. Okey, berkaitan dengan kisah ini, iaitu kisah gangguan ini, kita balik semula akan sinopsis awal tadi. Dia katakan macam biasalah orang menguruskan perkahwinan dan sebagainya kan. Jadi dapat tempat yang mungkin jauh daripada bandar sebagainya, di kawasan kampung, di kata kampung tu agak terpencil. Lepas tu lalu nak masuk kampung tu pun macam hutan. Belakang rumah pengantin tu pun hutan sawit tebal dan sebagainya, tak ada perumahan dan sebagainya. So dia dapat majlis kahwin dekat situ. Cumanya kejadian ini, mungkin gangguan ini berlaku ketika beliau sedang nak ambil air untuk mungkin jirus bunga-bunga segar tadi, untuk spray macam tu kan. Jadi pada waktu tu beliau seorang diri saja pergi ke belakang rumah. FJ cuba bayangkan akan keadaan itu, di mana kalau korang biasa pergi rumah-rumah kampung ataupun rumah-rumah yang jauh daripada bandar dan sebagainya, memang keadaan rumah-rumah kampung seperti itu biasanya akan sunyi sepi lah. Okey, kebiasaan dia tak macam rumah taman ataupun rumah bandar yang kita duduk, ataupun rumah pekan ke kan. Dia tak sama situasi dia. Kalau korang pernah pergilah kawasan rumah kampung yang jauh sangat daripada orang kata pekan dan sebagainya, dia keadaan dia lebih kurang macam tu lah. So dia dapat bayangkan lah apa yang dia alami tu. Dia pergi ke belakang rumah, sunyi sepi dan sebagainya. Tapi mungkin waktu tu dia dah takut sangat sebab mungkin ada orang tengah buat kerja dan sebagainya kan. Jadi dia pun pergilah cari pipe. Jadi bila dia sampai dekat situ, dia kata macam ada benda memerhatikan dia dekat dalam kelapa sawit tu. So dia tengok ada rupa bentuk dia tadi lah, yang dia mention ada muka tu nampak sekian-sekian. Mungkin dia nampak dengan jelas. So dia rasa cuak dan takut lah, takkanlah ada orang tiba-tiba dekat dalam kawasan semak hutan sawit tu kan, kat belakang rumah tempat gelap tu tengah tengok pula. Jadi benda tu agak mustahil. Jadi dia fikir maybe benda tu adalah bukan orang. So dia pun cuba untuk berlari ke depan semula. Tapi waktu dia nak pergi tu, dia terjatuh sebab dia kata tanah licin, tanah liat tu licin. So dia terjatuh. Nasib baik tiba-tiba pengantin lelaki tu datang cari dia. Lepas tu tegur dia lah, kita lama sangat ambil air dan sebagainya. So dia pun nak menceritakan akan benda yang berlaku. Dia pun tunjukkan ke arah tu. Tapi tiba-tiba pengantin lelaki tu tak ada apa-apalah. So macam pengantin lelaki tu pun macam tahu-tahu je kan. So dia habis kat situ. Dia pun tak nak cerita kan dekat kakak saudara dia, sebab takut nanti dia ketawakan ke apa kan, tak percaya dan sebagainya. Itulah yang benda realiti yang berlaku, di mana orang tak berapa suka sangat menceritakan akan kisah seram yang mereka alami, disebabkan kerana nanti akan diketawakan, akan orang tak percaya kan. FJ sendiri pun ada perasaan je tu lah. FJ sebenarnya tak suka cerita pengalaman seram yang FJ terima. FJ nak ceritakan dekat sebarangan orang lah. FJ takkan ceritakan. Ada yang AJ cerita kat korang ni pun sebenarnya ada pengalaman AJ yang AJ tak ceritakan lagi dekat korang, akan pengalaman-pengalaman sebenar yang AJ alami. Sebab bukan apa, nanti orang macam tak berapa percaya dengan kejadian tersebut. Benda yang selalu kejadian misteri atau mistik ni, dia selalunya berlaku di luar pemikiran manusia. So bila kita cerita tu, bagi orang yang biasa, orang normal, dia akan gelakkan lah akan cerita tu. Pasal dia kata mengarut lah, mengapu lah, aku pergi tak ada apa-apa dan sebagainya. Dia akan cerita macam tu lah, engkau je yang kena apa semua. Kebiasaan sebab tu orang dia tak suka cerita-cerita seram ni secara open lah. Secara open ni maksudnya cerita secara umum. Pasal nanti orang akan gelakkan dan sebagainya. Orang cakap tak percaya, kisah karut apa semua kan. So that's why AJ buat channel ni dengan tujuan untuk kalau ada AJ kongsikan kisah-kisah yang macam ni dan korang pun lebih kurang alami kisah seram yang macam ni, korang boleh kongsikan dekat orang yang komen kat bawah, supaya orang-orang lain pun dapat info ataupun manfaat daripada kisah yang korang ceritakan, pengalaman yang lebih kurang ke apa kan. Itu tujuan dia lah, supaya orang yang mengalami kisah-kisah seram ataupun kisah-kisah gangguan ni, diorang ada komuniti
yang maksudnya menyokongkan kisah-kisah seram yang korang alami. Sebab tu that's why FJ buat channel ni, supaya korang boleh kongsikan kisah-kisah seram dekat bawah, supaya orang lain pun dapat baca dan manfaat daripada kisah-kisah seram yang korang ceritakan. So berkaitan berbalik kepada kisah tadi, dia kata dia mengalami gangguan. So FJ pun tak tahulah kat Kelang tu kat mana. Tak silap lagi Kelang tu kat mana FJ pun tak sure. Kalau rasa macam kawasan Kelang tu kawasan yang berbangun kan, kat belah Selangor. Tapi AJ pun tak pasti sebab AJ bukan duduk Selangor. Mungkinlah ada kawasan kampung-kampung lagi yang mungkin di luar bandar, di pedalaman dan sebagainya. So kisah kedua, beliau pun mengalami gangguan dekat hotel yang disewakan oleh pihak pengantin tu. Yang tu nanti dikata dicerita next time lah. Jadi kalau korang ada tak alami kisah lebih kurang sama macam ni kan? So tanya AJ pun tak pastilah kan kisah ni macam mana. Tapi dia kata berkaitan dengan penampakan rupa tu dan sebagainya, kalau tanya MJ, whether sama ada beliau ni boleh nampak ataupun memang gangguan itu memunculkan diri dia. Dia satu je, sama ada benda tu dia nampak atas kapasiti dia, ada kelebihan yang boleh nampak sesuatu, maksudnya dia selalu nampak benda-benda macam ni, ataupun satu lagi, benda tu menjelmakan diri. Berarti sebelum-sebelum ni dia susah nak nampak, maksudnya dia bukannya orang yang jenis nampak benda lah, tetapi pada waktu kejadian tersebut dia nampak akan sesuatu entiti. Ini berarti selalunya benda tu akan memunculkan diri dia secara fizikal macam tu lah. Itu dua kemungkinan saja yang daripada AJ punya pendapat lah. So AJ pun tak pasti dia kena yang mana satu, whether dia sendiri boleh nampak ataupun dia mengalami gangguan seperti benda tu memunculkan diri dia. Sebab dia kata lepas ni cerita berlaku dekat hotel pula. So kalau dia macam selalu mengalami gangguan ke apa ke, berkemungkinan beliau ni mungkin lah orang yang senang nampak sesuatu. So benda tu mungkin dia seorang yang nampak, orang lain tidak nampak apa-apa. Mungkin keadaan tu seperti itulah. So ingat sampai di sini saja untuk perkongsian kisah pada malam ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video react seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.